Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Huzaifah bin Nur Azlan. Umur saya adalah 22 tahun dan posisi saya di syarikat SKV Sdn Bhd adalah sebagai Assistant Manager Operations. Hari ini saya nak share tentang bagaimana seorang yang leader yang bagus membantu orang lain. Okey, step pertama adalah untuk membina kepercayaan dengan orang lain. So, contohnya kalau kita nak kasih tugasan ke anak buah kita, dekat semua entrepreneur kita, kita perlu ada kepercayaan. Kalau tak ada kepercayaan, kita akan selalu okey tak buat betul ke? Betul lah. Kita akan dari segi mata kita akan tengok dari celah mata. Betul ke budak tu buat kerja? Buat apa tu? Macam main je. Bukan. Kita kena lepaskan dan juga kita kena kasih kepercayaan dan dia akan buat kerja dia akan melaksanakan dengan sempurna. Tapi yelah, kita lepaskan, kita kena track juga. Macam after kita kasih tugasan dekat dia tu, kita kena tengok balik apa progress dia orang buat. Betul tak? Betul, apa lagi step seterusnya dan bagaimana nak improve. Step untuk kedua adalah biar kita clear dengan prosedur-prosedur yang kita berikan kepada anak buah dan entrepreneur kita. So, kalau kita nak kasih kepercayaan untuk dia perlu ada kepercayaan kepada kami. So, bila ada kepercayaan tu, dia pun dah confident macam mana nak buat prosedur ni. So, prosedur tu kena clear. Ini step pertama, ini step kedua, ini step ketiga. Bila begitu, dia pun dah clear, dia pun faham, dia pun ada okay, saya dah percaya proses ini. Like Puan cakap, trust in the process. Tapi for you to trust the process, proses dia kena kukuh. Tapi tak perlu kukuh sepenuhnya. Dia along the way. Macam dalam perjalanan kita ada benda yang boleh improve untuk perbaiki lagi. So bila kita tengok contohnya dari segi logistik lah, saya dah introduce perkara baru, beberapa perkara baru, dan saya cakap okay, ini cara-cara dia. Tapi saya percaya dia orang buat, tapi saya pun kena measure dia orang. Okay, betul tak cara buat? Saya kena audit balik lah cerita dia. So bila audit balik, kita tengok okay, ini prosedur betul, prosedur yang ini pula dia boleh cantik sikit. So bila cantikkan tu, kita buat meeting balik. Okay, macam mana nak improve, macam mana nak improve. Okay, selepas dah tengok mana yang bocornya semua itu, kita kena bagi tahu pula okay, ini prosedur dia sekarang, kita tetapkan. So bila dia orang tetap, dia orang akan faham prosedur tu dan dia orang akan follow bit by bit. Untuk step ketiga, kita kena jadi tegas. Tegas bukan jangan marah, tapi tegas dengan apa yang kita kasihkan. Contohnya, kalau kita kasih satu tugas, lepas tu dia orang dah melaksanakan tapi ada kesilapan sikit. Okey, janganlah, tak apalah, kesilapan sikit tak apalah, lepaskan je lah. Jangan. Kita sebagai leader, kita kena tunjuk integriti kita yang kuat. Kalau prosedur betul, cakap dia okey, ini prosedur dah salah. So kita kena betulkan balik. Dan ini teguran pertama lah. Cakap dia, ini cara-cara dia dan kita kena harus ikuti. Sebab prosedur yang tak tetap, macam mana senang dia akan kukuh, akan jatuh. So bila prosedur yang kuat, dia nak jatuhkan tu, angin nak tolak ke semua ke, tak boleh. Sebab kita dah tetapkan, kita dah keraskan. Yang keempat pula, apabila entrepreneur lain ada masalah, macam contohnya dari segi sales, seorang dalam teammate kita seorang dia tengah top achiever lah kiranya, dia sale banyak, collection pun cantik, tapi seorang lagi kita punya kawan juga, alah sale rendah, collection pun tak cantik. So kita sebagai kawan dan juga entrepreneur, kita perlu membantu orang lain juga. Takkan kita sebagai entrepreneur nak tengok kau aku punya kerja selesai, kau tak payah. Tak, kita sebagai satu company, kita pun ada pemilik kita pemilik syarikat. Kita perlu bangunkan sesama. Kita perlu synergize, itu ayat dia. So bila synergize, kita tengok apa masalah dia dan kita tengok dari mana masalah dia. Macam contohnya dari salesperson, kalau dia orang collection tak cantik, macam mana introduction collection, ataupun dari kalau sales dia orang tak cantik, mungkin daripada opening dia orang, mungkin kita boleh advise dia macam mana nak cantikkan lagi opening korang biar senang nak tarik customer tu untuk dengar ayat-ayat kita orang. Ayat kelima adalah apabila
staff-staff anda tengah mencari anda untuk penyelesaian satu masalah. Kita sebagai leader, kita perlu cari jalan. Kita pun jangan fokus masalah. Macam contoh nombor ban. Alamak, macam mana nombor ban? Waduh, semua benda nak report lah. Sikit-sikit saya cakap Assalamualaikum pun dah kena report dah. Macam tu kita tengok macam mana. Okay, mungkin ada sebaliknya ada ayat yang kita salah guna kot. Mungkin dia tak kenal ke kita. So kita balik ke root of the problem. Tarik root of the problem tu, kita tengok macam mana kita boleh improvise, boleh cantikkan, and then kita try tolong masalah dia orang. Yang keenam pula adalah untuk membina entrepreneurs untuk menjadi leader. Okay, leader yang bagus adalah apabila dia dapat menyelesaikan masalah. But a greater leader yang lagi bagus adalah melahirkan entrepreneur yang boleh bakal jadi leader. So, macam mana kita nak prepare entrepreneurs kita untuk jadi leader masa depan? So, first of all, kita kena lekatkan diorang dengan knowledge lah. Apa yang korang ada, kongsikan. Jangan kiasu. Kongsikan dengan diorang. Apa yang korang belajar, apa pengalaman anda, kongsikan kepada diorang. Contohnya, okay, saya macam ni, ini skrip dia. Tapi kalau korang ada opinion yang lagi cantik, cuba try, test and measure. After next one adalah kita perlu share, dan juga macam contohnya kalau diorang nak try implement baru, kita kena share juga knowledge kita orang macam mana perkara ini tak berlaku. Share your past experience, apa kesusahan korang. Contohnya masa dulu ada 3 orang je salesperson. Sekarang ni alhamdulillah dah makin banyak, dan nanti nak tambah lagi. So yang pentingnya kita share macam mana hardship korang naik dulu, macam mana korang establish that root, that tiang yang kukuh untuk bangunan. Tanpa tiang kukuh tu, diorang akan takkan tu. Kalau boleh korang tuliskan semuanya, dan diorang boleh faham. So, kadang-kadang kalau kita cakap je, tak ingat. Dia kena cakap dan biar orang tulis. Bila orang tulis tu, dia akan masuk terus dalam minda. Itu adalah step yang penting. Saya balik ke poin pertama, kita perlu ada trust kat diorang. So bila diorang dah faham prosedur ni, korang trust diorang and kasih diorang prosedur tu, biar diorang try sendiri. Lepas tu biar diorang ada input diorang, kasih kat korang, dekat kita. Kita sebagai leader kena tengok apa yang boleh digunakan, apa yang tak boleh. Lepas tu kita encourage orang untuk berfikir sendiri. Kita tak boleh fikir sendiri setiap masa, sebab kita juga ada macam masa-masa kita ada meeting semua tu. So yang lagi cantik adalah diorang dapat, okay boss, ini masalah dia, tapi saya ada selesai penyelesaian. Kan kita suka kalau kita sebagai manager atau dalam team kita ada masalah, tapi orang dah fikir dah untuk kita, takkan tenang hati. Okay, itu untuk poin yang ke-6 saya lah tadi. So seterusnya adalah, finally, ini sebagai general, you have to trust the process. Everything has its purpose. So you just follow the process, insya-Allah semua cantik. Of course there's room for improvement, but trust in the process. Alhamdulillah, insya-Allah anda akan kaya dan berjaya. Akhir kata daripada saya adalah, if you want others to trust you, you first need to give them a reason why they should trust you. So kalau anda nak orang lain percaya kepada anda kena kasih sebab untuk diorang percaya kepada anda. SKV, care for you. Ingin bebas daripada diabetes? Dapatkan info daripada Dr. Said Ayub Said Mustafa Al-Qudri. Join FB Group Hidup Bahagia Tanpa Diabetes sekarang juga. SKV, care for you. Hidup bahagia tanpa diabetes. Like dan share video ini.